A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'man kafa mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا قوي متين اكفي شر الظالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Right, muka surat 167. 167. Is this hari ini berapa Syawal? 20. Ha? 10 days more, ada 10 hari lagi. Raya ni berapa hari sebenarnya? Mengikut Melayu lah, saya tak nak buat hukum-hukum sehari. Baik, nak catch up lagi dia payah. Okey, tak apa, ramai lagi. Ada satu tempat tu saya dengan Bilal je ngaji, itu saja. Alright. Okey, dah kenyang perut, lemang, kuih raya macam-macam lagi. So otak jangan kosong, otak pun nak kena makan. So kita niatkan betul lah belajar malam ni. Saya tegur kawan saya lah, saya tak tegur orang tua lah sebab orang tua ni biasa dah terror. Bila duduk dalam majlis ilmu, tolong niat sebab nak belajar. Niat tu kan penting. Kata Imam Syafi'i, 70% daripada innamal a'malu binniyat, hadis tu muncul pelbagai hukum, 70% hukum keluar daripada itu. Kalau niat dia cuma nak alah malas balik lah, balik je sarana apa-apa, dia nak tunggu isyak. Betul, ada hadis mengatakan selagi anda tidak batal wuduk, malaikat mendoakan rahmat anda. So in between Maghrib and Isya, you stay for a while, waiting for the Isya prayer. Anda tidak batal, malaikat doakan. Okay. So niatkan juga sebab nak belajar ilmu. Baru faham. Cek punya cek 10 tahun dengan kuliah, tak faham-faham. Sebab memang dia tak suka pun sebenarnya. Alah ya wis apa ya seretilah Allah ya ono. Dia macam terror sikit kan. Sebab tu ilmu tak masuk. Datang dengan harapan niat lain. Niat kamu nak tunggu isyak saja, dapatlah tunggu isyak. Apa yang kau bising ni habisin. Betulkan niat. Okey. Baik, sifat ma'ani yang seterusnya, ilmu. Kita ni ilmu lah ni, belajar ilmu lah ni. Ilmu ni apa? Allah ada satu antara 20 sifat yang wajib diketahui. Minimum kita tak kata Allah cuma ada 20 sifat. Tolong dengar baik-baik. Wa mimma yajibu li'azza wa jalla. Sebagian milik tabi'id. Minimum requirement nak kenal Allah 20 sifat. Tu faham mafhum dia. Bukan kita cakap Allah tu cuma ada 20 sifat. Okey. So salah satu tu ilmu pengetahuan. Apakah pengertian sifat ilmu, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Okey, cara nak tahu, wajib ke atas setiap mukallaf, wajib kata orang balik dan akil dan juga sejahtera panca inderanya. Wajib lah mengetahui, tak tahu dosa sebab dia kata wajib. Wajib di sini wajib syar'i, bukan wajib akal. Wajib akal pasti, masuk dia pasti. Wajib ke atas setiap mukallaf kita ni balik dan berakal, mengetahui dan beriktikad. Beriktikad means meyakini 100%. 99.9% disqualified. Tu i'tikad dia yang jazam. 99.9 tak boleh. 100% yakin dan percaya apa benda yang nak kena yakin percaya bahawa pasti ada bagi Allah. So in theological language, wajib bagi Allah, pasti bagi Allah, bersifat ta'ala. Ta'ala ni apa? Tanazzaha, maha suci Allah. Tidak sama dengan makhluk. So every time people say Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Ta'ala means what? Bagaimana Ta'ala tanazzaha, suci, bersifat dengan ilmun, pengetahuan, dia tahu.
Dan mustahil atas Allah bersifat dengan jahil, tak tahu. Ini poin penting. Okey, dapat tender siang malam, panggil anak bini nak buat quotation, isi bill of quantity, bla 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 bla. Okey, cerucuk kena cucuk dalam 120 batang piling. On paper 120, bila cucuk 110 je. 10 lagi mana? Bukan orang tahu pun kat dalam tanah, betul? Lagi orang kampung, bukan dia nak tanya pun pergi mampu. Lagilah kalau tak rubuh. Ni orang tak tahu yang Allah tu Maha mengetahui. Sebab tu saya katakan, belajar agama ni bukan soal nak jadi ustaz. Ada satu wanita bila dia ajak, ayo kita pergi belajar agama. Saya bukan nak jadi ustazah pula. Sebab itu saya selalu bercakap, soal agama bukan soal you punya profession apa. Tak nak tahu pun. Peniaga, petani, penjawat awam, tak awam, orang besar, ahli politik, tak mau tahu pun, tu tak ada kena-mengena. Asalkan kita orang Islam, fardu ain mengajar sifat 20. Cara akidah atas metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey? Saya tak nak ikut tu. Saya nak ikut salaf. Saya tak mau argue pada sesi ni. Panjang tu. Nak argue jumpa saya di kedai makan. Boleh sampai 2 pagi kita borak. Sembang. Okey? Zaman Nabi ada ke sifat 20? Wah, mula dah tu. Zaman Nabi tak ada Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari wafat 256. Habis sahabat pakai apa lu? Tak pakai Sahih Bukhari ke? Sama benda. Okay? I don't want to go into that. Panjang cerita nanti. Okay. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu pengetahuan dan mustahil atasnya bersifat dengan jahil. Jadi seorang tak kira kamu kerja apa, perlukan, ada perasaan Allah tu tahu. Buat filing 120 lah isi ketang-ketung je. Tak maulah. Saya tak mau ikut spesifikasi ni, saya nak buat cara saya. Ketang-ketung bengkok, habis tak jadi. Jadi benda lain. Allah Maha mengetahui. Ni macam mana ni? Macam mana apa? Lampu brek ketiga awak ni tak hidup. Macam mana ni? Macam mana apa? Okay, saya tak minta ya, halal ya. Halal ya, halal. Allah tak tahu ketika itu. Tidak keterlaluan. Saya juga mengingatkan diri saya. Kita ni orang Islam, kita cuma kadang-kadang, ya, I don't blame others. Saya tidak menuduh semua orang. Saya lah kadang-kadang itu. Kita percaya Allah hanya dengan sifatnya yang satu, iaitu Allah bersifat wujud. Allah sifat ada. Percaya tak Allah ada? Ada. Mesti 100%. Jangan ada. Cukup itu. Satu sifat ni yang betul-betul saya tengok i'tiqadun jazim, 100% you believe in the existence of Allah. Allah ada. Allah tahu tak? Kalau tahu tak adalah halal ya gitu. Kalau tahu tak adalah buat bangunan roboh sana roboh sini. I spek tinggi ni specification plan drawing tinggi ni. Tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Habis macam mana yang sana pun nak yang sini pun, itu cerita lain. Baik. Tapi saya nak kata, kalau kita tak betul, Allah tahu. Okey, timbang kelapa sawit, siapa jual? Boleh adjust tak? Boleh. Atau lama-lama dia tak calibrate, dia lari. Itu yang budak-budak pegawai MPOB datang nak calibrate balik timbang tu. Sama dengan petrol pump. Saya ingat 2 minggu sekali atau adalah certain time frame, mesin tu nak kena calibrate, nak kena check balik supaya putaran dia, naiknya minyak, itu kuantiti itu sama dengan harga. Ya, tak payahlah. Biarlah dia laju tapi minyaknya kurang, Allah tahu. Kita meniaga air buah, meniaga air nanas, okey? Maka kita buatlah nanas betul. Okey?
Kita nak raya korban nanti timbang sekilo, timbanglah betul-betul sekilo. Alah, bukan orang tahu pun lari 500 gram. Ui, banyak tu. Bukan orang tahu pun lari 100 gram. Allah tahu. Sifat ilmun ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tata'allaku bi syai'i ala wajil ihatah ala ma huwa bihi duna sabqi wa duna sabqi khafa'in. Ini kalau exam jawab penuh macam ni baru kita bagi markah. Tak penuh ni out. Baik, kita cerakinkan, we analyze the definition of al-ilmu, knowledge. Sifatun, dia tu sifat. Dia bukan zat. Zat apa? Maqama bi nafsihi. Zat dia berdiri dengan sendiri. Sifat maqama bi ghairihi, sesuatu yang berdiri menempel dengan benda lain. So, sifat ini berdiri atas zat Allah. Sifat Allah qadim. Zat Allah juga qadim. Wujudiyatun, ia benar-benar ada. Maksud ada, kita boleh nampak benda tu lau kusyifa'an al-hijab, kalaulah disingkap tabir hijab daripada kita nanti. Dari akhirat, nikmat yang terbesar di syurga nanti. Syurga tu nikmat dah. So the highest nikmat adalah melihat Allah. Sana macam mana? Itu sana punya cerita. Beriman dengan benda yang gaib. Macam ni tak rock lah, semua nak macam tu je. Okey, kita boleh bincang ilmu kalam. Sebab itu Mu'tazilah menggunakan akal. Dia mengatakan, mana boleh dilihat Allah di syurga? Kalau melihat, mesti dia berposisi, mesti ada kedudukan, mesti ada jihah dan arah. Kalau ada arah, sedangkan Allah tidak punya arah dan tempat, bagaimana boleh dilihat? Itu Mu'tazilah. Okey, itu dalam silsilah Imam Sanusi. Syarah Akidah Kubra itu ada disebut di situ. Baik, memadai kita sekarang orang awam mengatakan, ulama mengatakan itu nikmat yang terbesar. Kita boleh nampak macam mana itu esok. Sekarang jangan fikir macam mana Allah nampak di syurga nanti, fikir sekarang kita ni masuk syurga ke tidak. Fikir itu dulu. Cerita nak nampak-nampak tak confirm lagi macam mana. Mudah-mudahan confirm. Ada satu fahaman dia mengatakan bahawa kita lah, saya cakap ni level kampung ya, saya cakap level kampung. Saya tidak mengatakan, saya tidak merendahkan daya intelek anda. Tidak mengatakan ala orang kampung je, bedal aja lah, bukan dia tahu. No, kita mesti ada etika. Maksud saya tidak berapa tinggi, kita ni masih pengenalan. Okey, jadi sifatun wujudi, diyatun sifat yang ada pada zat Allah. Pada zat Allah. Okey. Allah. Buat baik. Orang Islam kan ending dia masuk syurga. Dia ada fahaman begitu. Tak apalah. Malam tadi saya pergi Medang. One family, anak bujang masih lagi bersuara pendek. Tutup aurat pun tak settle lagi. Nampak? Jadi mak bapak kena bising sikit lah. Benda ni nak kena ajar dari kecil. Bila dah besar tu memang nanti dia membanggil. Baik. Jadi, tahukah kita di akhirat sehari dunia berapa lama dia punya nisbah? 1000. Nisbah dia 1, nisbah 1000. Bayangkan tu. Sebab itu umat Nabi Muhammad SAW dibagi amalan yang pahala dia kau-kau. Apakah zikir yang memenuhi segala langit dan bumi? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sebab kita tak nampak. Duduk subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Memenuhi segala langit dan bumi. Timbangannya berat. Kenapa umat Muhammad amalan kita pahalanya banyak? Sebab kat sana tu nanti dia punya dimensi masa dah lain. Kenapa 2 rakaat sunat sebelum subuh? Kan mendapat apa? Dunia dan sisinya. Tapi orang tak nampak. Dia tak rasa apa. Kalau dia menjauhi benda ni, maka di sana tu nanti. Alright. Qa'imatun bizatihi, yang berdiri. Okey. Yang berdiri pada zat Allah, yang ada lah. Okey. Yang bertakluk, berkait dengan sesuatu. Benda ni. Baik. Saya cakap bahasa warung lah. Allah ada sifat dia mengetahui. Dia tahu apa?
bertakluk pada bisyai, bertakluk pada sesuatu. Dia tahu bertakluk, tu bahasa teologi, bahasa akidah. Okey, muta'alaknya apa, jenisnya apa, berkait apa yang dia tahu. Seolah begitu. Bisyai dengan sesuatu, dan ulama akan hurai, ulama will elaborate apa maksudnya sesuatu. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaizat, perkara yang harus. 3 benda ni dia tahu. Okey, konsep wajib dalam akidah ni, wajib bagi Allah. Okey, Allah tu satu, wajib mustahil ke harus? Wajib. Ni bukan wajib fiqh tau. Wajib dalam akidah pasti ada, mustahil pasti tiada, harus boleh ada dan boleh tiada. Itu dia punya meaning, the brief meaning, definition of wajib, mustahil dan juga harus. Baik, kalau Allah itu satu, itu perkara wajib. Pengetahuan Allah berkait dengan wajib. Allah tahu tak yang zatnya itu satu? Tahu. Allah ada anak, wajib, mustahil, harus? Mustahil. Allah tahu tak dia tak ada anak? Tahu. Allah tahu tak tidak ada sekutu bagi dia? Dia tahu. Okey. Itu nisbah pada dia lah. Okey. Allah tahu tidak ada yang sekutu yang sama setara dengannya. Perkara mungkin banyak dunia. Sebagai contoh, Allah tahu apa yang di dunia, apa malam ni hujan ketuk hujan, okey, ramalan El Nino bulan Jun panas begini, Allah tahu dah. Allah dah tahu dari dulu, Allah tahu tak kita nak jadi apa? Tahu? Pasti tahu. Bila dia catat tu? Masa janin umur 4 bulan. 120 hari. Tu orang Jawa sibuk pi. Kenapa nak mapati pula? Sebab nak berdoa sama-sama panggil orang kampung. Takkanlah satu Sungai Leng Tengah ni ada yang tak, mesti ada satu yang mulut masin. Takkanlah tak ada, ke semua tak masin. Mesti ada yang mulut masin. Panggil orang soleh. Apa tu sedekah? Kan prosedur dia orang kenduri tu, dia akan cakap dengan imam, malam ni nak minta tahlil keselamatan, nak minta selamat je orang Jawa ni. Iyalah. Kok jadi macam Sudan, habis. Okey? Minta selamat, ini sebab mapati. Ini saya bagilah reason kenapa buat mapati tu. Hadis hadis menyebut malaikat tu akan tengokkan dia punya baik buruk, cilaka, ajal, rezeki dan matinya. Janin 4 bulan tu, tiup roh. Sebab itu berdoa dan orang-orang pun bersedekah, bertabaruk, bertawasul dengan amalan sedekah itu untuk kelancaran dan kemakbulan doa tu tadi. Sebab itu saya ingatkan diri saya, kadang orang panggil saya baca leading the tahlil. Saya akan tanya, kalau saya tanya, ini kenduri apa? Kau jangan pukul rata je kenduri keselamatan. Keselamatan lah. Kalau muputi cakap muputi, jadi doa yang saya baca akanlah ditailerkan, ditiunkan ke muputi. Ini doa apa ni? Ini baru meninggal. Maka doa yang saya baca akanlah ditiunkan untuk serahkan segala hadiahkan pahala kepada si mati. Allahumma salli wa sallim wa zakala rohil marhum bla 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 bla. Ini kenduri apa ni? Ini kenduri anak-anak SPM. Maka doanya saya tiunkanlah supaya apa? Supaya terang hati, mudah menjawab. Biarlah cikgu yang memeriksanya tu timbang kati, markah banyak dan seumpamanya. Ini kenduri apa? Kenduri mapati. Maka doa yang saya baca tiun kepada mapati tu tadi. Tu penting dia reason. Bukan kenduri ini pukul rata. Keselamatan, kesejahteraan. Keselamatan ini kenduri apa bang? Keselamatan dan ketenteraman awam. Okay. So bila doanya kadang-kadang, bila kalau orang tak tahu tak apa, bila orang tahu Pak Imam ni kenduri mati pun doa tu, kenduri mapati pun doa tu, kenduri anak SPM pun doa tu, kenduri atas bah nak rombongan pun doa tu juga. That's the problem.
Jadi kena tahulah benda tu, kena lain doa. Doa musim panas apa? Kena tanya, kena belajar. Saya kongsikanlah kalau nak minta hujan, Allahumma aghithna, aghithna, cukup lah. Ulang-ulang. Allahumma aghithna, alif ghin sa nun alif, alif ghin sa nun alif. Allahumma aghithna. Dia ada 4-5 edisi doa ni mengenai musim panas, musim kemarau dan musim minta hujan. Allahumma aghithna. Tu. Ya. Allahumma aghithna. Baik. Jadi berkait dengan sesuatu secara meliputi ala wajhil ihatah, meliputi apa benda ni? Komprehensif, lengkap, sempurna. Itu maksud ihatah. Komprehensif, lengkap dan sempurna. Tahu secara meluas. Meluas tak tepat lagi. Secara sempurna, komplit. Tak ada benda yang dia tak tahu. Okey. Tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran atau ketidakjelasan. Dia tahu memang sedari mula, azali dia tahu. Okey. Then you compare with human beings. Manusia ni dari mula ke dia tahu? Tak. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Adakah dia dari mula dia lahir dia tahu? Tidak. Dia tahu melalui proses pembelajaran. Baru dia tahu dalam sesuatu perkara. Manusia tak boleh tahu semua, tak ada. Itu beza ilmu Allah dengan ilmu manusia. Adakah umur menunjukkan semakin tinggi pengetahuan orang? Tak mesti. Kadang-kadang ya. Umur 40 makin dia bijak bistari. 70 lagi bijak, betul lagi tahu. 80 lagi tahu. Berbanding umur dia 15, 25 dan sebagainya. Ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang umur 12 tahun sekolah rendah agama itu diguna pakai pada umur 25 tahun. Nampak? Software dia tak upgrade, tak update software dia. Software umur 12 tahun masih diguna 25 tahun, masih diguna 40 tahun, masih diguna 50 tahun ilmu yang umur 12 tahun. Betul tak? Tuan-tuan ni tak adalah. Tuan-tuan dalam proses upgrade ilmu. Sebab itu bila sembahyang dia menguap, dia tak tahu nak buat apa. Saya tak nampak tadi. Saya datang lambat. Kau ada pun diam-diam. Jangan komen kat Facebook. Apa nak buat kau sembahyang menguap? Tutup mulut tu. Boleh ke? Boleh. Kata Imam Nawawi boleh. Syarah Sahih Muslim pun ada sebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang amin dia menguap. Muak dah macam beruang dah. Apa nak buat? Saya nampak benda ni bukan di sini. Tutup bang, setan masuk. Jangan loya buruk ya. Tak nampak pun tak nampak. Memanglah kalau tak nampak setan, setan nampak awak. Tutup. Buruknya sembah Allah. Gitu, siap bunyi lagi. Kalau ada sound system lagi masalah. Kalau sampailah bunyi itu mewakili 2 huruf, boleh batal. Huruf apa? Contoh macam dalam masyarakat ada makna tu. Ki. Satu huruf je ki ada makna. Ya ke baru tahu malam ni? Tak apalah, nasib baik belajar. Baik, daripada tak tahu langsung. Jadi lepas ni kalau menguap, sila tutup. Habis kalau dah pakai mask, tak payahlah tutup. Dah mask itu menutup. Konsep dia begini. Hukum tu bukan cakap bila menguap letakkanlah tangan kamu. Dia cakap begitu. Dia cakap bila menguap tutup. Sukatilah nak tutup dengan handphone ke, tutup dengan cawan ke, sukatilah. Bila dah ada mask, tutup tak? Tutup. Tak payahlah double tutup. Maknanya kalau pakai mask boleh menguap. Menguaplah suka hati lah. Itu orang tak nampak. Right. Terus. Perkara itu hampir tak boleh kesamaan saja. Okey, Allah sedari mula dia tahu. Kita ni dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Tu beza manusia. Itu baru dia belajar lah.
Kalau dia tak belajar, gitu je lah. Guru tua-tua belakang ngomong. Ya, saya pun akan semua orang akan menjalani proses penuaan lah. Jadi tolonglah upgrade ilmu, upgrade ilmu ni. Okey. Lupakanlah kita kedudukan kita di pejabat tu apa, kedudukan kita dalam grade penjawat awam, dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, grade kita apa, lupakanlah semua tu. Kalau tu juga masih nak berkira dengan sifat ego kita, sampai bila pun kita tak akan dapat ilmu. Akhirnya medanglah engkau sorang-sorang. Tu ya, tu nak kena ingat. Tanpa diketahui oleh kesamaran, ketidakjelasan, Yusin footnote 239, Allah Ta'ala mengetahui dengan hakikat yang sebenarnya, tafsil, detail, tanpa ada yang tersembunyi dan meliputi yang maujud, tanpa ada yang tersembunyi dan meliputi yang ada atau yang ma'dum, yang tiada. Dia tahu tak benda yang tiada? Tahu. Yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang nyata, tidak ada sesuatu pun terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Okey. Jadi dalam Tijan Ad-Durari ini kita kuning, dia mengatakan bahawa ilmu Allah itu mengetahui terhadap yang kulli, global dan yang juz'i. Kulli, global, juz'i adalah tafsil, part. Kereta global, kulli, Mazda, Honda, Ford, Myvi, Volkswagen, Peugeot dan sebagainya, itu juz'i. Jadi Allah tahu semua tu. Okey. Barang siapa yang meniadakan kalau Allah SWT tidak mengetahui terhadap juz'i, maka dia kafir. Ada satu faham mengatakan Allah tak tahu benda yang kecil-kecil, dia tahu yang besar-besar saja, yang general saja. Orang yang beriktikad begini dikatakan kafir. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu yang belum wujud dan segala sesuatu yang sudah wujud, sesuatu yang samar seperti sesuatu yang hadir di hadapan Allah, tidak ada sesuatu pun yang samar untuknya. Tak ada yang tak clear, semua clear pada Allah. Janganlah engkau mengatakan kalau ilmunya Allah itu bersifat diusahakan. Ilmu Allah bukan bersifat diusahakan dan juga bukan badihi, spontan. Okey, dan juga bukan badihi, dipaham tanpa usaha, bukan nazari, bukan secara teori, saya akan urai nanti. Dan juga bukan daruri, kerana semua itu akan meletakkan sifat bodoh terlebih dahulu kepada Allah SWT dan Allah disucikan daripada sifat itu. Okey, proses pembelajaran, proses mengetahui ini confirm tak sama Allah dengan kita. Allah sedia tahu. Dia tak sama dengan cara makhluk tahu. Okey, cuba tengok. Next page. Allah Ta'ala tahu bukan dengan cara kasbi. Bila kata footnote 240, kasbi ni ilmu dengan cara usaha atau belajar, kasab. Manusia tahu dengan cara dia belajar sebab dia pergi kursus. Okey, ni ada senjata baru, pergi kursus. How to handle this senjata ni? Kerana ada ilmu baru. Okey, ni ada kereta baru, enjin dah tukar, pergi kursus, pomen. Dia tahu ilmu tu dengan cara dia belajar atau berusaha. Allah tak begitu. Okey. Atau badihi. Badihi adalah secara memahami sesuatu dengan mudah tanpa usaha. Okey, ilmu kasbi ni yang selalu kita belajarlah. Hantar anak pergi sekolah, dia tahu fiqh, dia balik dia tahu baca doa makan, dia tahu bila nak naik kenderaan apa nak baca, dia ada ilmu tu, ilmu akhlak. Okey, anak kita belajar matematik, anak kita belajar accountancy, anak kita belajar ilmu syariat, agama, filosofi, teologi dan usul. Okey, dia tahu sebab dia belajar. Tu kasbi. Sebab itu secara fitrahnya manusia ingin mendapatkan sesuatu, dia kena berusaha. Belajar agama, tengok video 3-4 minit punya video. Lepas tu claim tahu semua. Tentang kena ingat, ada betul orang putih kata ni dalam pengalaman hidup, easy come, easy go. Saya ingat ada satu lagu, Eba ke apa ni, saya tak ingat. Okay. Easy come, easy go. Senang dapat, senang pergi. Bukanlah hadis, tetapi ini pengalaman-pengalaman orang. Tiba-tiba je kaya, sup,
dengan cara yang tidak sewajarnya. Tak lama jadi tak kaya lah tu. Easy come, easy go. Ada kata ada itu tak mestilah. Cuma ini sebagai wacana kita petik pengalaman orang. Jadi itu ilmu yang kita usahakan. Atau badihi. Badihi ni ilmu spontan. Ilmu spontan. Tak perlu nak buat eksperimen, tak perlu pergi masuk lab angkasa, tak perlu nak kaji itu. Dia spontan. Kalau dia kata, kalau saya berdiri depan anda, tunjukkan bahagian kepala mana? Bahagian ini. Perlukah anda membuat eksperimen, buat kajian, mesyuarat dan sebagainya? Kepala mana? Tidak, dia spontan. Tu maksud dia badihi. Tu pun ilmu. Dah habis ke? Okey. Dan kau mengarut banyak sangat. Badihi. Saya tak rasa. Okey, tak apa-apa. Boleh kan setengah jam lagi? Okay? Boleh lah mulut kan? Right. Tak adalah, saya takkan. Minta saya 5 minit lagi. 5 minit saya tahu. Baik. Badihi ini spontan atau nazari secara berteori ataupun daruri secara daruri mendapat ilmu secara daruri mesti seperti mengetahui sesuatu yang dihasilkan daripada ancaman atau pukulan. Ini ilmu daruri. Ada satu, ni kita sedang bincang jenis-jenis ilmu ni dalam teologi, dalam akidah. Ilmu badihi dia spontan. Kalau kita kata mana cermin zub tu, hari itu. Daruri secara mesti seperti mengetahui sesuatu yang dihasilkan daripada ancaman atau pukulan. Baik, kalau tiba-tiba ada orang meluru kepada saya dan dia angkat tangan macam ni, nak fikir ke? Anda apa nak buat? Anda sedang bagi kuliah, tiba-tiba ada satu orang bangun, dia meluru kepada anda dengan tangan begini. Apa harus saya buat? Buka bunga? Apa harus saya buat? Larilah. Lari pun adalah langkah keselamatan yang wajar. Lari. Sebab apa lari? Secara otomatik spontan dia mesti nak belasah saya. Betul? Jadi tak perlu fikir. Secara kenapa ya orang ini bangun kemudian bergerak dengan kelajuan 2 kilometer dengan kenapa ya? Tu bodoh namanya. Dia kena tu masuk tadi zon okey belah. Okey? Kena belah. Sebab itu kalau Pak Imam kat depan, yang belakang ni kalau ada tiba-tiba makmum yang pelik-pelik dia berlari kan, janganlah sangka baik. Terus tahan dia. Sebab makmum tak akan ada makmum yang batal dia akan ke depan, tipu. Belum pernah berlaku. Makmum batal dia mesti ke belakangnya. Jadi kalau ada makmum yang tiba-tiba dalam solat dia ke depan, sangka buruk je, tahanlah dia. Seorang cukuplah, yang jangan satu masjid tahan buat apa-apa. Okey. Sebab apa? Ini tadi ilmu daruri. Zuk nak apa pula dia ni? Nak lempang imam ke? Tu kena baik-baik. Jadi itu ilmu daruri. Semua ini mustahil atas Allah Ta'ala kerana kesemua 4 cara ini menetapkan sifat jahil ke atas Allah sebelum Allah tahu tentang sesuatu. Kenapa Allah, okey ini last point. Kenapa ilmu Allah tu tidak secara diperolehi, secara observe, secara memerhati, secara berfikir, secara berteori? Tidak. Kerana proses-proses itu hanya menggambarkan seseorang yang tak pandai atau jahil. Sebab kita jahil lah kita terpaksa berfikir, memerhati, observation dan kita menakul, membuat eksperimen. Sebab kita jahil. Eksperimen dilakukan untuk mentafsir sesuatu hakikat perkara berdasarkan hukum adat. Oh begini-begini jadi begini. Data tu yang kita ambil dan sebagai pegangan walaupun dia tidak 100% betul. Jadi sebab itulah Allah bukan secara kasbi, bukan badihi dan bukan secara nazari. Kerana itu melambangkan kejahilan sebenarnya. Orang yang pandai berteori sekarang dulunya adalah bodoh. Kerana dia belajar baru dia mendapat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi the next 2 weeks insya-Allah.